بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita meneruskan pelajaran kita pada halaman 496 surah baru. Surah baru surah Ad-Dukhan, masih lagi dalam kategori surah Hawamim. Ada 7 surah Hawamim yang sudah pun kita lewati dan kita akan bersama surah Ad-Dukhan yang mempunyai kaitan dengan surah yang seterusnya, surah Al-Jathiyah, ya, yang kita ingin lihat bersama-sama pada hari ini. Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Al-Fadil Ustaz Fas, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz, ya. Selamat Raya. Selamat Raya, ya. Masih ada lagi, ya Ustaz, ya. Masih terus kita ceria gembira, tapi jangan lupa bersama Quran dari Yang Esa. Ada kan? sahabat kongsikan tadi. Ya. Dia kata bila masuk Syawal ni, Ya. nak puasa sehari payahnya, dia kata. Betul. Kalau Ramadan itu Allahu Akbar. Itulah barakah Ramadan. Barakah. Istimewa. Ya. Subhanallah. Dan sebenarnya ayat yang kita nak baca hari ini pun ada kaitan dengan Lailatul Mubarakah. Oh, subhanallah. Ya, itu sebabnya mari sama-sama tuan-tuan untuk share bersama rakan-rakan. Kalau ada yang terimbau Ramadan yang lepas, surah ini akan membawa kepada kita apakah Ramadan. Biasanya baca surah Al-Baqarah ayat 183, 185, tetapi surah Ad-Dukhan juga ada kaitan dengan Ramadan yang lepas agar kita jangan terhilang, ya, segala kebaikan yang ada pada Ramadan yang lepas. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan halaman 496. Pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 kita akan melihat bagaimana penurunan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini yang kita akan lihat bersama, yang diberkati dan sifat-sifat zat yang menurunkannya. Kemudian kita melihat pada ayat 10 hingga 16 ancaman seksa bagi orang-orang musyrik tentang hari di mana langit akan membawa asap tebal, dan itu juga pelajaran untuk kita di dunia sekarang ini, ya, bukan sekadar tunggu sampai di akhirat, tentang ancaman bagi mereka yang bermain-main dengan peringatan Al-Quran. Seterusnya dibawakan satu kisah Nabi Musa bersama Firaun pada ayat 17 hingga 18 sebagai pengenalan awal bagaimana bencana wujud, dan pada waktu itu mereka memohon kepada Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Mari sama-sama kita baca dahulu ayat 1 hingga 9 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar semua ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga-moga saat ini terus dikurniakan kesihatan, kebaikan, kebahagiaan bersama dengan Al-Quran, dan moga-moga kita dapat terus berada bersama dengan sahabat-sahabat semua sehinggalah ke halaman yang ke-604 nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di muka surat 496. Tak lama lagi dia sikit demi sedikit dah makin laju Ustaz. Laju Ustaz. Allah bagi moga-moga Ustaz. Ya. Walaupun macam laju sekalipun kita tetap dapat
bersama insya-Allah taala insya-Allah. Baik. Jadi untuk permulaan ini mari kita sama-sama baca. Kita baca sama-sama insya-Allah, nak dengar suara ibu-ibu ayah-ayah ni walaupun kami tak dengar dekat sini, pasti para malaikat mendengarnya. Kita nak baca dari ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-9 Safana. Ya, betul. Ayat ke-9. Mari kita mula dengan bacaan murattal Hijaz dulu insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 9. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar dan juga pada tuan-tuan yang sudah pun membaca bersama sebentar tadi untuk kita mengambil pelajaran daripada surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44, dan ini adalah salah satu daripada 7 surah Hawamim yang membawa kepada kita Ustaz, setiap kali bertemu dengan Hamim kita perlu merasa rendah diri kepada Allah kerana kita tak tahu apakah maksudnya. Kita akan mendapat hikmah, ya. Dan kalau dalam ayat yang kedua ini, wal kitabil mubin, dan al-Quran sebagai sesuatu yang menjelaskan, ia adalah satu kitab peraturan. Kitab ini adalah sesuatu yang termaktub, yang tertulis, menjadi sumber peraturan yang amat jelas. Allah bersumpah dengan perkara ini, ya, pada ayat yang kedua ini untuk membawakan satu perkara yang besar, iaitu pada ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
iaitu sesungguhnya kami menurunkannya sekaligus apanya berujuk kepada al-Quran, al-kitab tadi itu yang berada pada malam yang penuh barakah iaitu Lailatul Qadar yang sudah pun kita bincangkan, kita raikan Ustaz ya pada bulan Ramadan yang lepas. Kita doakan kita dapat Lailatul Qadar tersebut kerana ada banyak manfaatnya. Inna kunna munzirin, kitab al-Quran itu ia menjadi sesungguhnya kami memberi peringatan. Bila bercakap tentang peringatan, ini dah introduction Ustaz ya. Intro surah ini memang penuh dengan peringatan. Sama juga kalau kita melihat pada surah Al-Jathiyah nanti pada surah 45 penuh dengan peringatan. Kalau dalam surah Ad-Dukhan ini peringatan ancaman di dunia ya, dan bila kita pergi surah Al-Jathiyah nanti peringatan ancaman azab di akhirat yang perlu kita beri perhatian orang Islam dan orang-orang yang bukan beragama Islam, yang tidak beriman. Maka pada malam Lailatul Qadar itu apakah yang berlaku? Fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada ayat yang keempat, iaitu pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah Ustaz ya. Yufraqu itu maksudnya faraqa, dipisah-pisahkan ataupun dibahagi-bahagikan. Macam kalau ada bajet dalam negara kan, dekat hujung tahun tu kan dia ada okey ini dapat ini. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu sebenarnya dia dapat bajet. Dapat bajet, bukan bajet duit tetapi bajet apa? Bajet rezeki, bajet nyawa, bajet akan buat baik tak baik, ketentuan baik tak baik pada kehidupan kita setahun yang akan datang itu akan diberikan semua urusan itu dengan penuh kebijaksanaan pada malam tersebut. Sebabnya mengapa kita mengejar Lailatul Qadar Ustaz ya? Agar bila turun amrun hakim itu adalah amr yang urusan-urusan kita tahun ini bermula daripada 1 Syawal ini adalah yang indah-indah, yang baik-baik, yang diarahkan Allah kepada para malaikat untuk dilaksanakan. Dan pada ayat yang kelima, amram min indina, semua itu adalah perintah daripada sisi kami, daripada sisi Allah. Inna kunna mursilin, sesungguhnya ya pada ayat yang ketiga, sesungguhnya kamilah yang mengutuskan rasul-rasul itulah yang berperanan untuk membawakan risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang kita perlu syukuri Ustaz ya. Satu ialah Lailatul Qadar, kita ada Quran, kita ada Rasul. 3 perkara ini yang perlu kita raikan, perlu kita syukuri pada bulan Ramadan yang lepas dan terus pada masa-masa yang akan datang. Pada ayat yang ke-6, rahmatan mir rabbik, ini adalah satu rahmah, satu kasih sayang daripada Tuhan, satu anugerah. Innahu huwas samiul alim, dialah yang amat mendengar, amat mengetahui. Apa kaitan dengan surah Ad-Dukhan pada zaman Nabi? Ini turun di Mekah, maksudnya memberi semangat kepada Nabi bahawa bila diajak ke arah kebaikan, ada orang tak nak dengar Ustaz. Bila ada orang tak nak dengar, Nabi merintih ya, Nabi merintih, Allah Maha mendengar. Dan Allah amat mendengar kepada orang-orang yang bermain ataupun yang memandang rendah kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Alim, Allah ini amat mengetahui, amat tahu orang ini akan pergi ke mana, amat tahu bahawa Nabi akan berjaya atau tidak berjaya. Jadi bila seorang ayah boleh beritahu pada anak kan, anaknya macam kena buli lah Ustaz kan, kalau dia abang dia ke dekat sekolah ke, tapi kalau ayah dia cakap, Abah dah dengar dah ya, Abah tahu apa yang berlaku yang sini, Abah akan uruskan. Kan, bila Abah dah cakap begitu je, anak tu daripada rasa tertekan, dia kata okey ya, Abah tahu segala-galanya, Abah dah dengar, settle. Kan. Jadi ini sebagai satu pujukan pada ayat yang ke-6 kepada Nabi, pujukan pada kita juga. Zaman ini kalau katakan kita ajak kepada anak kita, kepada kawan kita untuk buat sesuatu kebaikan, berbalik kepada Al-Quran, tapi dia mungkin tidak endah kepada perkara tersebut, sebenarnya kita tahu, kita perit, tetapi Allah mendengar dan Allah akan membantu segala urusan yang ada. Ayat yang ke-7 dan ayat ke-8 kita nak baca sekali lagi kerana Allah nak menekankan kepada kita betapa pentingnya bukan sekadar beriman tetapi yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid yang benar-benar. Ayat 7 ke 8 kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu yang dikasihi Allah Subhanahu taala. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 jom kita baca sama-sama. Kuatkan suara, keluarkan suara, walaupun saya banyak berceloteh tapi keluarkan suara. Yang penting ibu-ibu ayah baca Al-Quran sama-sama. Kita gemakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin la Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim ayat yang ke-7 hingga ke-8, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya jika kamu orang-orang yang meyakini. Ya, ayat ini macam kita biasa jumpa Ustaz ya. Tuhan, langit dan bumi dan antara keduanya. Tetapi mengapa berulang-ulang perkara ini menunjukkan kebesaran Allah? Bagi setengah orang dia merasakan bahawa Allah tidak hebat, ataupun dia tahu Allah hebat tetapi dia merendahkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rahmah. Apakah rahmah yang besar yang turun pada malam penuh barakah itu? Al-Quran. Ya, sehingga kan seseorang itu merasakan bahawa wah, bestnya saya dapat Al-Quran, dapat bersama My Quran Time, dapat program-program dengan ustazah yang berkaitan dengan Al-Quran. Dia rasakan ini rahmah. Dia merasakan rahmah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi yang merasakan bahawa kecil Ustaz ya, kecil kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun perkataan Quran ni alah ini kecil saja, Allah menekankan Allah adalah Tuhan langit dan bumi, bukan sekadar Tuhan bagi perkara kecil Ustaz ya. Jadi kalau Tuhan langit dan bumi beri surat, dia kalau sultan raja bagi surat pun dapat anugerah. Contohnya pada ustaz tak tidur malam nak apa bersih kasut, nak bawa apa, nak bawa tanjak dan sebagainya. Ini kan lagi surat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan sebagai rahmah daripada Tuhan. Perkara ini Allah ulangkan balik agar kita dapat put into perspective, bahasa Inggeris Ustaz ya, letak dalam perspektif yang betul bahawa kita berinteraksi ini bukan dengan orang biasa. Betul. Tetapi dengan Tuhan pencipta kepada langit dan bumi, di antara keduanya jika kamu orang yang meyakini. Bukan rawak apa yang Allah bagi ya, dan apabila kita bercakap berceloteh ni Ustaz kan, kita nak bawa kepada apa, kepada mengingat kepada Allah, bukannya kita nak pergi ke mana-mana kan. Dan itu perkara yang kita nakkan Allah pimpin kita pada setiap masa dan Allah mudahkan urusan kita. Ayat yang ke-8 Allah menyatakan sekali lagi, la ilaha illahu, tidak ada ilah kecualinya. Kita biasa baca, tetapi apa maksud ilah Ustaznya? Ilah ini salah satunya ialah contohnya al-marhub, iaitu yang menjadi punca kepada takut ataupun menjadi punca kepada kegembiraan. Yang menggembirakan kita benar-benar ialah Allah. Bila baca Quran kita rasa gembira, walaupun kita ada benda lain yang lebih apa tak tenteram Ustaz ya. Kita ada masalah kehidupan ke masalah macam-macam ya, tetapi kita dapat sahaja dengar perkataan Allah, ini adalah al-marghub yang amat menenangkan saya. Itu tandanya la ilaha illahu. Kalau ada masanya kita ada masalah, bila ada Quran, ada zikir tak dapat menenangkan, malah kita rasakan saya tak payah solat kot kan, saya kena selesaikan dulu baru solat. Sebenarnya itu tanda ilah itu adalah daripada sumber lain selain daripada Allah. Itu kena semak bersama ya. Dan Allah menyatakan Allah inilah yang menghidupkan, mematikan, Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu. Allah ingatkan perkara-perkara ini terutama kepada musyrik di Mekah kan. Musyrik di Mekah ni dia pergi condemn pada Nabi. Nabi engkau cakap apalah kan, engkau ni dah ya. Dia cakap apa? Balhum fi syakkin yal'abun. Pasal dia ada syak ya, dia ada keraguan, maka dia main-main dia. Nabi cakap dia main-main ya, dia buatlah apa-apa selain daripada memberi fokus kepada Al-Quran yang sedang disampaikan. Jadi sebabnya tuan-tuan sekalian,
kita dalam hidup kita ini belajar daripada ayat 9, jangan main-main dengan Quran, ya. Fokus, pasal bila kita main-main itu tandanya ada keraguan dalam hati kita. Kita ada sesuatu yang lebih penting daripada Al-Quran. Itu antara pelajaran daripada ayat 9. Orang lain boleh baca, oh dia ni ada perkara yang lebih penting, ya. Dia ni bersuka-suka berbanding dengan memberi perhatian pada Quran. Dia mesti ada masalah pada hatinya. Bagi orang yang membaca ayat 9 ini, dia boleh melihat begitu, Ustaz, ya. Jadi jangan sampai kita dibaca oleh kawan kita, oleh rakan kita, oi kau ni main-main kan. Kalau dia cakap main-main, itu tandanya dalam hati itu ada syak, dan syak ini amat bahaya. Dia boleh membawa kita jauh daripada kebenaran, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan dakhana, ya, iaitu asap ataupun kabut, 2 kali disebut di dalam Al-Quran, dan insya-Allah kita akan baca pada ayat 10 sebentar lagi. Dukhan ini, asap ini apa sebenarnya, ya? Asap ini apa? Yang pastinya dengan Al-Quran dia dapat menghilangkan asap dan kabut. Kalau Quran ini tidak diberi perhatian, tidak ada orang yang soleh berteraskan pada Quran, maka dukhan akan sampai, dan dukhan akhir zaman nanti adalah kabut yang menyatakan ini sudah tanda hari kiamat akan tiba sebentar lagi. Perbincangannya sebentar lagi. Kita berehat. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Pakaian yang original daripada abang-abang intim, kumpulan intim. Al-Quran penunjuk sas. Alangkah bersyukurnya kita pada hari ini, sehingga ke saat ini kita dapat, telinga kita dapat mendengar kalam Allah, mata kita dapat melihat ayat demi ayat, kalimah demi kalimah. Hati kita, hati yang dikurniakan kefahaman tentang isi kandung Al-Quran. Bukankah kita selalu baca doa tu, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Yang Ustaz baca doa tadi Ustaz ni ada pada ayat 13 yang kita nak baca sebentar nanti. Sebenarnya dalam surah Hawamim ini Allah menceritakan beberapa nama Al-Quran. Kalau dalam surah ini pada ayat yang ke-13 itu zikra. Nanti surah Al-Jathiyah nanti huda. Ya, jadi ada pelbagai nama ini. Apakah mesej penting yang perlu kita beri perhatian? Kita baca dululah Ustaz, ya. Baca dulu, tapi kita tengok dahulu tajwid kita. Mari sama-sama. Terima kasih Fadil Safas. Tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak singgah sekejap ruangan tajwid kita. Kita nak belajar hari ini surah Ad-Dukhan ini. Kita mula dengan Hamim, kan. Macam mana pula cara dia kalau kita nak sambung bacaan kita? Jom kita ikuti paparan kita, iaitulah bagaimana bacaan wasal ataupun sambung antara ayat 1 dan 2. Wah, menarik ni. Baik, kita perhatikan. Pertamanya, sebelum kita tengok yang wasal tu, kita kenal dulu Hamim. Kita baca ha 2 harakat, mim 6 harakat, mad lazim harfi mukhaffaf. Ha 2 harakat, mim 6 harakat. Jadi kalau kita nak sambung dengan ayat yang kedua, cara baca dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Boleh? Sekali lagi. Hamim wal kitabil mubin. Baik. Jadi perpindahan daripada mim kepada waw itu jangan dengung. Yang kita baca hamim,
salah. Tak ada dengung kat situ, tak ada idgham kat situ, ataupun kita tahan dia. Hamim wal, salah juga. Jelaskan saja. Hamim wal kitabil mubin. Macam tu. Itu cara untuk menyambung bacaan daripada ayat pertama sehingga dengan ayat yang kedua. Begitu juga dengan surah-surah yang dimulai dengan hamim, surah hawamim yang lain. Contoh nanti kita jumpa al-jathiyah pun macam tu juga. Jadi bolehlah mencuba, selamat mencuba. Moga-moga dapat kita tambah sedikit sebanyak ataupun kita ulang kaji pelajaran tajwid kita, insya-Allah. Insya-Allah. Ya. Dan bila Ustaz baca tentang hamim tadi Ustaz ya, mim itu yang panjangnya itu dekat betul. Mim ya ni lah. Betul, ya. mim tu. Mim. Bukan mim tu yang apa? Dia pasal cara baca kan mim ya mim kan. Betul. Jadi ya tu panjang ya. Betul. Panjang. Mim. Wah, terus masuk ya. Dengan terus apa mim itu baru itu salah, itu mim saja. Okey. Jadi jangan mim yang itu yang dengung tu panjang sehingga membawa kepada cara baca yang salah. Betul, Ustaz, ya. Jadi penting juga perkara ini untuk kita maklumi. Kalau nak sambung Ustaz ya, kalau nak sambung, kalau kita nak berhenti habis je lah ya perkara sebentar tadi. Jadi ini ulang kaji. Betul. Ulang kaji untuk memastikan, kadang-kadang kita rasa macam saya lah Ustaz ni, kadang-kadang rasa macam dah betul lah kan. Tapi bila tidak berasaskan ilmu, kita tak dapat bezakan di antara perkara yang betul salah. Jadi ada masa betul kan, ada masa kita geleng kita lebih sikit dia punya dengung dia, padahal tak ada dengung pun dalam ha mim yang ada di sini. Baik, kita ingin menyambung ya kepada ayat yang ke-10 hingga ke-18 untuk sama-sama kita melihat sambung lagi tentang apakah komentar Allah Subhanahu taala mereka orang-orang yang berada pada zaman Nabi apabila mereka berinteraksi dengan Al-Quran sebagai sumber zikra sebentar tadi Ustaz ya, sumber peringatan. Zikra ni maksudnya peringatan, benda yang kita dah tahu Allah ingatkan balik. Kalau huda itu penjelasan ataupun pencerahan, benda yang kita tak tahu, yang kabut-kabut ataupun yang tak jelas, kita perlukan pencerahan. Tetapi bila bercakap tentang zikra, kita akan baca bersama ayat 10 hingga 18 memanai untuk kita tahu bagaimana mengelakkan daripada duhan di dunia ini, iaitu azab ketika kita masih lagi hidup di atas muka bumi ini. Teruskan bersama ayat 10 hingga 18 Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita menyambung bacaan kita ayat yang ke-10 sehingga ayat ke-18. Tadi kita dah baca dengan Hijaz. Jom kita cuba Tarannum Murattal Sikah pula. Jom kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 10 hingga 18 untuk sama-sama kita menghargai kepada peringatan daripada Allah Ustaz ya, berkaitan dengan tadi orang-orang yang bersama dengan Nabi, iaitu di Mekah itu, mereka itu ada syak dalam hati mereka, dan kesan daripada syak itu mereka bermain-main dengan mesej yang dibawakan, iaitu Al-Quran ya, yang sebenarnya Al-Quran itu sebenarnya nak membawa rahmah, bukannya membawa kepada kerosakan ataupun menyusah-nyusahkan ya, sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Taha. Jadi di dalam ayat yang ke 10 ya, sebentar tadi Allah cakap fartaqib ya, tunggulah yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin, iaitu pada hari akan keluar daripada langit itu dukhan. Dukhan ini adalah asap ataupun kabut Ustaz ya. Ini sebenarnya adalah salah satu, ada banyak pendapat tentang perkara ini di kalangan ulama mufassir. Satu, dukhan ini mereka merujuk kepada tanda hari nak kiamat ya, ada keluar dukhan, memang ada dalam hadis Nabi. Tetapi kalau kita melihat kepada ayat-ayat seterusnya itu juga menceritakan dukhan ini adalah satu azab yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang menentang kepada kebenaran ya, menentang dan akhirnya mereka menzalimi kepada orang-orang beriman, sehingga kan di Mekah itu ada dukhan, kabut, kemarau di Mekah tersebut. Ya'shan nas, dia meliputi kepada manusia, hadza azabun alim, ini adalah azab yang amat pedih. Kerana apa? Tak ada air, kemarau, dan ia berleluasa berlaku di bumi Mekah tersebut. Apa yang berlaku pada ketika mereka susah ya, mereka meminta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, sebagaimana pada zaman Firaun juga mereka meminta pada Nabi Musa untuk tolong doakan, jauhkan kami daripada katak, daripada bala yang sampai kepada mereka kerana mereka mendustakan kepada kebenaran. Kata mereka, Rabbana ya, wahai Tuhan kami, ikshif annal azaba inna mu'minun, iaitu jauhkan ataupun singkirkanlah azab ini, sesungguhnya kami beriman. Di dalam ayat 12 ini, komentar di kalangan para ulama tafsir ialah dia menyatakan bahawa mulianya iman Ustaz ya, mulianya iman. Kadang-kadang kita rasakan iman ni untuk apa? Kan, saya baca Quran banyak-banyak ni ya, untuk apa saya baca Quran? Untuk menguatkan iman. Iman ini adalah untuk mengelakkan azab. Kalau kita nak kehidupan kita ada ujian tetapi dapat dihadapi dengan baik, ataupun mengelakkan azab-azab pelbagai ya, dalam hidup kita ini, maka jawapannya adalah iman. Buktinya ayat 12 Ustaz ya. Maksudnya ialah apabila nak dijauhkan daripada azab, kena mengatakan ya Allah kami ini beriman. Ini orang-orang yang bukan beriman ni. Dia kata kalau kamu doakan, kalau zaman Firaun tu, kalau kamu doakan kami beriman. Dia tahu bahawa sebenarnya iman tu penting kan, kerana mereka tidak mampu, Firaun ke berhala mereka tidak mampu untuk menguruskan kemarau. Zaman sekarang tak ada siapa yang kata saya boleh handle COVID kan, tak ada siapa. Jadi pada waktu itu kita kena buat apa? Kita kena berdoa. Tak ada pilihan lain, kerana kita tahu yang menguasai sebenar-benarnya adalah
Allah Subhanahu Wa Taala. Iman itu penting ya untuk menghindarkan kita daripada azab. Itu sebabnya ini kalau di dalam konteks Dukhan satu bala, tetapi zaman sekarang ini kalau kita ada pelbagai malapetaka ataupun ujian daripada Allah, kita memang kena kuatkan iman kita, banyakkan berdoa, dan kita bersyukur kita ada orang yang suka berdoa dan beriman. Baca Quran, ada orang kata baca Quran, makcik-makcik baca Quran, produktiviti negara apa hasil? Kan sebenarnya orang-orang yang baca Quran, yang buat baik, inilah yang menyebabkan azab terhindar daripada negara ini. Kalau mengharapkan orang yang perasuah ke, yang penipu ke, nak membina keamanan negara, memang habis, hancur negara dan juga dunia ini. Ayat yang ke-13 kita nak baca sekali lagi Ustaz ya. Pasal kalau dalam surah lain, dalam surah Hawamim ini Quran dikaitkan dengan huda, ya, dikaitkan dengan istilah lain, tetapi dalam ayat ini dikaitkan dengan zikra. Kita baca ayat 13 dan 14 untuk kita memahami apakah maksud zikra dan kepentingannya. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Tadi kita dah baca secara murattal ayat 13 14 ni. Jom kita cuba suara tuan-tuan dan puan-puan semua, kita baca mujawad pula. Cuba ikut kat rumah tu, kat dapur ke kat mana ke, try lah. Kita cuba bacaan secara mujawad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-13, bagaimana mereka dapat menerima peringatan, ya, itu istilahnya az-zikra. Maksudnya peringatan ini maksudnya sesuatu yang kita dah tahu dan kemudian diingatkan kembali. Al-Quran ini sesuatu yang sudah kita tahu, ya, iaitu bercakap tentang pada satu zaman dahulu kita mengakui Tuhan itu adalah Allah, maksudnya bala syahidina, kita mengakuinya. Tetapi kalau kita tak baca Quran, kembalikan balik, orang terlupa, ya, orang terlupa, dan Allah ingatkan balik Al-Quran ini sebagai zikra ataupun al-zikr. Wa qad ja'ahum rasulun mubin, dan kemudian datang nabi rasul ini sebagai utusan yang jelas, yang membawa penerangan yang jelas kepada manusia pada zaman dahulu untuk kita sampai tahun ini. Tetapi apakah yang berlaku? Ada orang yang berpaling Ustaz. Dah bawakan peringatan, dah bawakan risalah yang baik, ya. Jadi bawa mesej ni, mesej baik, bukannya mesej cikai-cikai ni kan, mesej baik. Berpaling, kemudian dia pergi kutuk pula. Allah. Dia pergi kutuk. Ini nabi kena kutuk ni, dia cakap apa? Muallamun majnun. Allah. Muallamun ini maksudnya ini Quran ni dia diajarlah ni, dia combine Injil copy paste jadilah dia nyatakan nabi ini diajar. Tapi satu lagi perkataannya ialah majnun, iaitu gila. Jadi dua perkataan ni macam tak betul. Orang gila dia tak boleh belajar, kan? Orang belajar dia tak gila. Tapi kerana orang ini dia membuat tuduhan yang pelik sangat, tapi Nabi Ustaznya bila digelar begini tetap juga Nabi relax je, kuat cabaran. Bawa mesej terbaik, ya. Dah tidak ada kesilapan. Kalau kita ni Ustaz, alam memang banyak silap lah saya Ustaznya. Jadi pada waktu itu bila digelar begini saya baca ni, kalau ada orang komen kita ke Ustaznya, kita Nabi kalau kena komen begini, ya, cuba bayangkanlah kalau kata Fazrul tu kan muallamun majnun, Allah kan, tak muncul Ustaz, tak muncul di Quran Time lagi kalau digelar dia tu ala copy paste je tu kan, dan kemudian gila kan. Dua perkataan yang sebenarnya amat meruntun jiwa. Tetapi terus, ya, Nabi kata dalam ayat 15, innaka syiful azabi qalila. Allah kata tak apa, Allah tetap juga menghilangkan sedikit daripada azab itu, tetapi innakum aidun,
Sesungguhnya kamu ini akan buat balik. Kamu ni dah diangkat azab, ya, kemudian kamu akan buat balik. Allah memberi komentar itu peringatan kepada musyrik Mekah, tapi juga pada kita lah Ustaz. Dia panjang Ustaz. Innakum mak wajib kat situ. Mak wajib kat situ. Nak ceritanya engkau ni memang mestinya kan buat balik. Kan. Peringatan untuk kita ialah kita dah kena COVID Ustaz, ya, 2 tahun kita dah mula boleh bebas ini. Bila Allah dah angkat sedikit, Allah tak angkat semua. Allah angkat sedikit. Qalila dekat dalam ayat ini, jangan sampai kita kembalilah buat perangai-perangai lama tu. Dulu cakap tak ada apa istilahnya, tak ada takaful kan, main lepas je nak cakap pada orang, nak kutuk ke apa ke. Sekarang ini jangan lagi kita mengulang perkara-perkara di sini. Pasal Allah kata, Allah memberi ancaman, yauma nabtishul batasyatal kubra. Allah boleh apa istilahnya macam ni Ustaz, lebih kurang kan, betul-betulnya inna muntaqimun. Allah boleh buat sampai habis, masya-Allah, kalau kamu masih buat perangai, ya. Dan bila kita baca ayat ni, dia menakutkan, menghentam maksud Ustaz. Dia hentam. Allah kita sebut tu pun dah nabtishul batashat, dengan dia punya qalah tu memang berkali-kali tu, dia memang Allah nak suruh kita, jangan sampai Allah membalas dendam, balas balik. Kerana apa? Allah dah beri bantuan kepada kita. Adalah sikit-sikit kekurangan dalam hidup kita ini, tapi jangan sampai kita tidak bersyukur, ya, kepada Allah dalam kehidupan kita dengan perkataan-perkataan kita yang melambangkan tidak mensyukuri apa yang ada. Ayat yang ke-17 dan 18 Allah bawakan kepada kita satu kisah. Kisah Allah suruh kita flashback lah Ustaz. Flashback ini untuk kita ingat. Macam kita hari raya lah Ustaz, ya. Ustaz pun mesti ada flashback raya yang lepas. Saya pun ada teringat balik. Saya jumpa makcik yang atas kursi roda yang suka melihat Quran time, kan. Dia walaupun atas kursi roda masih lagi, kan. Mungkin Ustaz pun tadi ada cerita tadi borak-borak Ustaz ni, kan. Kata ada adik Taufik nama dia. Taufik. Dia tinggal dekat Pulau Tioman. Dia datang rumah 11:30 malam. Mak dia kata nak juga jumpa sekejap. Ya. Saya keluar pakai nak tidur dah, pakai track shoe dengan pakai jersey. Dia kata bukan, dia kata bukan, tak ada songkok apa semua. Tak sama. Jadi anak masuk balik, saya masuk balik, tuan-tuan tukar balik macam pakai macam ni, seluar dengan kemeja dengan songkok. Ya, baru betul. Baru nak ambil gambar. Darjah 2. My Quran time, tak tinggal. Mengikuti Quran time. Itu untuk kita menghargai sebenarnya, bahawa sebenarnya ingatkan tak ada sangat orang dengar, kan. Rupanya adik yang kecil, makcik atas kursi roda pun terima kasih diucapkan, dan kita doakan Ustaz, ya. Sebenarnya bila kita dengar kisah begitu, kita dengar kisah Nabi Musa, kita flashback. Betul. Flashback itu untuk kita makin, Allah, saya akan bersungguh-sungguh, ya, mengambil pelajaran daripada peristiwa Syawal. Saya mengambil peristiwa Firaun ini, bahawa jangan sampai kita ini tidak menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Ada orang menjadi hamba Ramadan Ustaz, ya, tapi bukan hamba Allah. Dan inilah yang membawa pada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, lazimi membaca Al-Quran kerana padanya ada keberkatan dan kemuliaan. Yang kedua, kita mengambil, ya, memberi perhatian pada ancaman azab, dan ini perlu diberi perhatian oleh orang-orang yang beriman. Yang ketiga, pentingnya pelajaran daripada kisah lalu untuk tidak ulangi kesilapan dan meneruskan lagi kebaikan-kebaikan yang ada. Sama-sama kita berdoa Allah pimpin kita, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم ampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, amalan kami pula amat sedikit ya Allah. Bagaimanalah nasib kami ya Arhamar Rahimin. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Saat ini kami berada di halaman 496 ya Allah. Banyak sudah kami baca, kami dengar, kami hayati, kami ikuti ya Allah. Maka ya Allah, jadikan Al-Quran terus menemani kehidupan kami ya Allah.
Inilah anugerah terhebat teragung buat kehidupan kami ya Allah. Jangan kau jauhkan kami walau sesaat daripada kalam-Mu Al-Quran ini ya Allah. Jadikan ianya senantiasa mekar segar dalam hati kami, jiwa kami, kehidupan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, fasihkan lidah kami membacanya, terangkan mata kami melihat huruf-huruf kalimah-kalimah ayatnya, bersihkan hati kami untuk kami memahami isi kandungnya dan terus mengamalkannya ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, tuan-tuan perempuan yang bersama mengaminkan pada hari ini. Allah izinkan kita ya menjauhkan dukhan kabut daripada negara ini, daripada hati ahli keluarga kita dengan sentiasa kita bersama Al-Quran. Sudah pastinya perjuangan Al-Quran ini kita sama-sama dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan diseru ataupun dijemput untuk bersama dan teruskan memberi idea, menyebarkan lagi isi kandungan My Quran Time ini ke seluruh sekolah, ke madrasah, ke masjid. Pasal ada yang tak tahu Ustaz ya. Betul. Ada yang tak tahu lagi. Jadi kita beritahu, moga-moga pahala ganjarannya itu masuk dalam akaun kita. Kita doakan juga untuk tim production ya, terus bersama dalam My Quran Time. Kita teruskan pada hari esok, baca, faham, amal, insya-Allah.